รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับฟังและรับชมได้ทุกวัย Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ini? Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat Asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufiknya dan juga hidayahnya dapat sama-sama kita kembali untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ruangan kita setiap hari Jumaat selepas solat Asar. Alhamdulillah, yang mana sudah lama kita tinggal ruangan kita ini dengan sebab benar banyak-banyak perkara tu sibuk dia, maka alhamdulillah dengan taufiknya, dengan hidayahnya dapat hidayah kepada kita, dapat sama-sama kita nak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi pada hari ini.
Alhamdulillah, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat ini dan juga rahmatnya, hidayahnya, segala pemberiannya yang sentiasa memberi kepada kita. Allah Ta'ala kasih kepada kita, kepada kita tak habis-habis, tak rasa puas kepada kita semenjak kita lahir daripada perut ibu kita. Dan juga nikmat yang paling besar sekali yang kita dapat sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu nikmatul Islam. Nikmat yang Allah Ta'ala kita jadi seorang Islam. Kadang-kadang kita lahir mari, kita wanak mari, secara otomat kita jadi orang Islam. Jadi otomat kita jadi orang Islam. Bukan ramai lagi di kalangan ikhwah kita, saudara kita, saudari kita yang mereka kena usaha nak jumpa dengan kebenaran al-haq di dalam agama Islam. Mereka kena cari, mereka kena usaha untuk nak dapat. Kita alhamdulillah, Allah Ta'ala kepada kita nikmat ini untuk kita jadi Islam, jadi seorang Islam, jadi seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala banyak. Kena bersyukur, kena alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syukur kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala hidayah kepada kita, kita ni jadi orang Islam. Dan juga sentiasa kita duduk dalam kerab ataupun dalam tempat Islam, dalam hidayah Islam ini. Kerana ramai juga di antara orang-orang Islam kita, waliyadzubillahi min dzalik, mereka telah tinggal agama Islam dengan tidak berilmu, dengan tidak mempelajari tentang agama Islam, lama-lama hidup dengan masyarakat yang bukan Islam, maka jauh daripada agama Islam, waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita tak nafi kata benar seperti ini ada. Maka kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kita ni duduk dalam agamanya semua. Sebab hati kita, wajah kita ni duduk di antara dua jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala nak pusing hati kita ke mana boleh. Sebab tu Nabi SAW hajar doa kepada Ali bin Abi Talib. Nabi SAW hajar dan royak sebelum ni, royak kepada Ali bahawa wajah kita ni duduk di antara dua jari Tuhan, yang mana Allah Ta'ala nak pusing hati kita ni ke mana boleh. Nak hari ni nak ada orang Islam molek-molek, esok nak pusing dia kafir, boleh juga. Habis itu kita kena berdoa kepada Allah SWT, yang mana Nabi hajar kepada Ali bin Abi Talib, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang duk balik qalbi, hati. Muqallib ni yang mana tahu pusing kau tu pusing kau ni. Kerana wajai dalam bahasa Arab ni al-qalbu qalaba, daripada kalimah qalaba. Qalaba ni mana tak inqalab. Duk pusing kau tu pusing, gerak kau tu pusing kau ni. Dia tak cerak, tak tentu kata nak duk biasa mana. Hati kita dah biasa tu getah sama. Duk nak pusing sama. Syaitan mari, pergi kau ni. Email mari sikit, pergi kau ni. Duk pergi gitu, pergi mari. Habis itu kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala, kita duk dalam hidayah Islam selama-lamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Doa kepada Allah Ta'ala, jangan kita mati melainkan kita adalah seorang Islam. Seorang beriman kepada Allah Ta'ala. Mati dengan keadaan kita ni orang Islam dan juga beriman kepada Allah. Kerana bahayanya kalaulah kita mati dengan keadaan yang bukan orang Islam, bukan seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tengok di akhir-akhir dia. Akhir hayat seorang hamba Allah Ta'ala. Nak tengok kepada seorang ning, tengok sebelum dia nak mati. Kalau dia sebelum nak mati, dia mati dengan baik, mati dengan seorang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka alhamdulillah, Allah Ta'ala akan ambil kira masa tu. Kalaulah seorang ni sepanjang hidup dia beriman, dia semaya, dia apa, tapi akhir ni sebelum dia nak mati, dia buat benda-benda yang jahat, benda-benda yang dosa besar, waliyadzubillah min dzalik, maka dia, Allah Ta'ala tengok masa tu lah. Supaya juga tengok di masa kita sok. Tengok kita masa kita sok. Kadang-kadang rajin ngaji, tapi sok tak baca surat, tak lepas, tak murajaah, tak tuan, maka sabtuk kita, jatuh kita. Habis tu innamal a'malu bil khawatim.
Amalan kita nak Tuhan nak tengok, Tuhan nak tilik, Tuhan nak kit banci, nak kira masa mana, iaitu sebelum kita nak mati. Habis itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita duk Allahumma razukna husnal khatimah. Ya Allah, wilah kepada kami gapa husnal khatimah. Mati dengan molek. Belum nak mati tu mati dengan molek. Hak ni yang kita nak, kita kena banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana bimbang kita mati, belum nak mati ni, kita tak tahu balas mana. Kerana kadang-kadang sebuah hadis yang kita dengar kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa pun yang akhir kalam dia, perkataan dia yang terakhir belum dia nak mati itu adalah la ilaha illallah, dia kata belum nak mati, dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga salun dah. Dalam satu riwayat, masuk syurga bighairi hisab, dengan tak kira, tak kena kira. Kadang-kadang setengah orang daripada kita ni kira kata, beres mudah untuk kita nak kata kalimah syahadah boleh nak mati. Sebelum ni kita duduklah nak hidup dalam mana, nak buat gapo, nak minum arak, nak berzina, nak buat jahat gapo, buat dosa gapo buat. Nanti belum nak mati, dekat wasa sakit nak mati, wasa ada perasaan kata nak mati dah ni, kita akan kata, kita kata la ilaha illallah, kita masuk syurga. Ramai di kalangan kita fikir macam itu. Tapi kita nak faham kata man kana akhiru kalamihi, akhir perkataan dia sebelum dia nak mati ni, sebelum dia nak mati, dengan kata kalimah syahadah ni, la ilaha illallah ni, bukan mudah bagi setiap orang Islam, setiap orang manusia. Kerana orang yang Allah Ta'ala nak lidah dia lemah lemuk untuk mudah nak kata kalimah syahadah ini, tengok kepada hayat dia, hidup dia. Kalau sepanjang hayat dia hidup kerana Allah sungguh, hidup kerana Nabi sungguh, turut langkah Nabi sungguh, turut jangkah Nabi sungguh, maka mudah dia untuk nak kata la ilaha illallah. Tapi sepanjang hidup dia duduk tak dengar sekabut panggil dia Tuhan. Tuhan panggil mari semaya, suruh puasa, tak ada langsung dengar Allah Ta'ala. Jangan sengkau kata kita mudah nak kata kalimah la ilaha illallah sebelum kita nak mati. Maka berdoalah kita kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, memberilah kami akhir-akhir hayat kami ini dengan mati dengan baik, mati dengan jadi seorang Islam, seorang beriman kepadamu, ya Allah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali mari kepada ruangan kita, ruangan pengajian hadis kita dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana saya sendiri pun tak cerak kata kita ni siapa hadis yang keberapa. Tapi dia tengok yang telah lalu, dia tengok dalam YouTube hak duk live shoot ni, dia tengok nampak sunya hadis yang nombor 34. Iaitu sekali akhir yang kita mari, iaitu mari secara forum 3 orang itu, yang kita kecek mengenai dengan hadis al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, iaitu hadis yang nombor 34. Dan juga nombor 35 tu saya rasa tu belum kita ngaji, belum kita baca lagi. Tetapi yang saya sedia kepada sedang pendengar pada hari ini, hadis yang nombor 36 insya-Allah. Kita akan baca nombor 36 pada hari ini. Kalaulah kita tak baca lagi 35, yakin kata kita belum tak baca lagi, kita akan kembali mari baca semula pada minggu depan insya-Allah taala. Maka hadis yang nombor 30 ni pada hari ini yang kita akan bacanya adalah hadis yang hebat, hadis yang masya-Allah, hadis yang mulia, hadis yang dapat istifadah, benar yang kita nak dapat daripada hadis ini. Kerana hadis ni Al-Imam An-Nawawi kata qada'u hawaijin nas, hawaijil muslimin, qada'u hawaijil muslimin, iaitu kita ni tolong menolong. Hawaij iaitu hajah al-muslimin, orang Islam, saudara kita mana yang jadi orang Islam, dia susah, dia hajah, nak kepada pertolongan, dan nak kepada kan haiความช่วยเหลือ, nak kepada kita untuk kita tolong dia, benda yang dia susah, iaitu qada'u hawaiji al-muslimin. Ini hadis yang kita nak kecek pada hari ini. Tetapi dalam hadis ni ada beberapa baris yang Nabi SAW sebut, kecek, dan banyak perkara juga yang kita akan dapat daripada hadis ini.
Yang mana kita akan baca hadis ni dulu insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Ini hadis yang nombor 36 yang kita akan ngaji sama-sama pada hari ini. Kita akan ngaji sama-sama, kita akan buat faham yang sama-sama, akan bicara sama-sama apa yang kita dapat faedah daripada hadis ini untuk kita nak beramal dengannya dan juga sebar kepada orang lain lagi. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi yang mana gelaran ni Nabi tak kepada dia, iaitu Abu Hurairah bapa kepada kucing. Nama sebenar dia iaitu Abdurrahman bin Sakhrin. Itu nama dia sebenar. Yang mana nama dia sebenarnya ni, banyak nama yang ulama khilaf kata nama dia ni nama apa yang sebenar. Bukan nama dia saja, kadang-kadang nama pak dia pun ulama tak cerak kata nama pak dia nama gapo, nama dia pun nama gapo. Pendapat ulama yang khilaf, selisih kata gini nama ayah gini, sebanyak 30 perkataan, 30 pendapat ulama. Tetapi ulama yang wirajah, yang paling betul, yang paling dekat sekali kata nama dia yang betul, itu yang benar itu, iaitu namanya Abdurrahman bin Sakhrin Al-Yamani Ad-Dawsi. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi gelaran ni kepada dia sendiri kerana dia suka main dengan kucing. Kerana Abu Hurairah kita banyak kali dia kata dia adalah ahlus suffah. Orang yang suka duduk dalam masjid tak kerja. Suka ibadat mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi dia adalah sahabat yang banyak sekali riwayat hadis daripada Nabi SAW. Kerana dia duduk dalam masjid. Setiap kali Nabi mari semaya, Nabi masuk mari ngajar, dia nampak, dia tahu kata Nabi masuk mari masjid ataupun mana tempat yang dia boleh nak turut duduk bersama dengan Nabi, dia turut pergi. Dia duduk bersama dengan Nabi, dengar Nabi kata apa, ngapa? Kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, dia seorang sahabat yang ingat dia ni kuat, masya-Allah. Tetapi dia tak pandai tulis. Dia adalah sahabat yang ingat dia kuat sekali, tetapi dia tak pandai tulis. Apa sahaja yang dia dengar daripada Nabi, dia guna hafal dia. Dia ngapa? Tak sama dengan sahabat yang lain seperti Abdullah bin Amr bin al-As. Seorang sahabat Nabi juga. Abdullah bin Amr bin al-As, Abu Hurairah banyak sekali kata tidak ada sahabat seorang mana yang dia banyak ngapa hadis daripada Nabi SAW melainkan Abdullah bin Amr bin al-As. Tetapi Abu Hurairah kata Abdullah bin Amr bin al-As ni, dia ni tak ngapa dia tulis. Fa innahu yaktub wa ana lam aktub. Dia tulis, aku tak tulis. Sebab aku tulis tak mana. Tapi Abdullah bin Amr bin al-As, dia ni ingat dia kuat sikit. Habis itu dia tanah semua, tulis semua. Dia tanah, bantuk semua hadis yang dia dengar daripada Nabi SAW. Dan juga dia adalah seorang yang ngapa hadis Nabi banyak. Iaitu ada hadis dia ngapa. Iaitu ngaparan ni al-hifzu ataupun al-dhabtu, ngapa. Ingat, dalam bahasa Arab, dalam ilmu hadis ni dia bagi kepada dua. Satunya ingat dalam dada, duanya tanah dia, taruh dia, catat dia dalam buk. Jaga buk itu molek. Tidak ada baki dia, tak ada apa. Itu beza di antara Abdullah bin Amr bin al-As dan juga Abdurrahman bin Sakhrin ataupun Abu Hurairah. Satu kali Abdullah bin Amr bin al-As, dia tulis hadis Nabi SAW. Tulis hadis Nabi, dia tulis apa yang dia dengar tadi daripada Nabi, tulis.
Fanahatni Quraisy. Quraisy, orang kafir Quraisy Mekah ni mari tengok Abdullah sedia-sedia duk tanah kampung Nabi. Perkataan Nabi, hadis Nabi duk tanah. Nah, dia ayat. Mung ni tulis belaka kan? Benar yang Muhammad kecek, tulis belaka kan? Melupa dah kan kata bahawa Nabi Muhammad ataupun Muhammad ni manusia seperti kita. Yatakallamu fir ridha wal ghadab. Masa dia marah, masa dia aromaidi, dia kacak. Masa dia aromaidi, dia kacak. Mu tulis belakang dua-dua masa ni. Nak rakyat kata Muhammad, iaitu Nabi Muhammad ni, supaya kita. Manusia supaya kita. Dia tuan duk tanah apa perkataan manusia. Seolah-olah gitulah. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As, dia dengar perkataan Quraisy macam tu putih tulis. Katuk buk, bangun diri, pergi cari Nabi SAW. Pergi cari Nabi, pergi cerita headcan yang dia berlaku dan dia jumpa. Quraisy main royak kepada dia, kecek kepada dia bahasa ning, royak kepada Nabi. Nabi jawab kepada dia, ya Abdullah, fawalladhi nafsi biyadi, aku sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, ma kharaja minni uktub, ma kharaja minni illa haqqun. Tidak ada apa pun perkataan yang keluar daripada mulut aku melainkan benar itu adalah benar yang benar. Tulis. Kerana kampung Nabi, perkataan Nabi itu, walaupun Nabi nak kecek masa mana saja, tapi tak kecek dengan hawa nafsu dia. Tak kecek dengan arum dia. Arum di, tak kecek dengan arum. Tapi Nabi kecek dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Abdullah, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia cerita, salah satu yang dia cerita iaitu hadis ni. Cerita daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Nabi SAW bersabda, sesiapa pun nafasa, wi jale tolong, wak wi mudah, wak wi ingat, nafasa ni wak wi ingat, wi boleh nyawa. Seolah-olah kata tali jerak dekat tekak kita ni, tak ada nak nyawa dah, tapi ada saudara kita ni, mari we tali jerak tu, we lega sikit, sedap kita nyawa. Kita tengok kepada saudara Islam kita yang mana dia susah sungguh. Anak ramai, duit tak ada. Kadang-kadang nasi ada semua, ada sekali yang makan sehari. Kadang-kadang tak ada langsung, kena makan air, kena minum air. Kita tengok, kita giwi sikit banyak duit kepada dia. Nafasa, wiyaknya. Dia rasa keberat, tapi kita wiyaknya sikit. Dia boleh nyawa sikit, dia boleh ada makan sikit. Nafasa an mu'minin kurbatan, satu kurbatan iaitu asyiddah azimah. Kurbatan ni mana tu? Asyiddah azimah, kesusahan yang besar, yang berat sekali dalam hidup seorang manusia. Ini bukan setiap orang manusia jumpa. Bukan setiap manusia yang dia akan cuba ataupun jumpa dengan kurbatan seperti hadis Nabi SAW ayat dari hadis ni. Kita nampak kepada saudara kita bahawa dia susah, kita tolong. We ingat. Maka Nabi SAW ayat kata, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan wiyaknya kepada dia juga. Wiyaknya kepada dia juga tentang apa sahaja keberatan yang dia jumpa pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala akan wiyaknya. Tolong, wiyaknya. Masa berat, wiyaknya. Hak ni nak tunjuk kata, hari kiamat nanti kena jumpa benda-benda yang susah, kita susah. Kurbatan ni asyiddah azimah. Kuambiar lambat, benar susah yang berat sekali. Yang kita rasa berat sekali. Kalau kita tolong manusia dalam dunia ni, Allah Ta'ala akan tolong kita pada hari kiamat. Kerana hadis ni ulama rakyat kata, wakpa Nabi SAW tak rakyat kata, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Wakpa Nabi tak guna kata Allah Ta'ala akan video gaitnya semenjak dunia ni dan juga akhirat nanti. Kerana apa? Tak serupa dengan waman yassara ala mu'sirin, pia wa'wi mudah kepada orang payah. Orang payah dalam dunia ni Allah Ta'ala nak uya mudah hati dan juga akhirat. Dan juga siapa yang tutup benda sulit, benda tak moleh orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup benda tak moleh ia dalam dunia ni dan juga akhirat juga.
Dua perkara ni Nabi sebut dunia ni Allah Ta'ala akan beri balasan dunia ni dekat akhirat. Tetapi nafasa at-tanfis, kita tolong ingat kesusahan yang berat bagi orang seorang saudara kita, Allah Ta'ala akan tolong hari kiamat. Yaumul qiyamah. Tak ayat kata fid dunya wal akhirah, supaya dengan dua perkara tadi. Ulama ayat hikmat sini ni, qurbah asyiddah, al-qurbatu di sini ni ataupun kurbatun di sini yang Nabi sebut dalam hadis ni adalah kesusahan yang berat sekali. Kesusahan yang berat sekali. Bukan setiap orang yang timpa. Bukan setiap orang yang jumpa. Bukan setiap orang yang dicuba. Kerana orang yang susah ni sungguh dalam dunia ni tak ramai. Tak ramai. Saya sendiri, alhamdulillah, rasanya tak jumpa lagi kesusahan yang berat sekali. Makna kata, kita tak jumpa dalam dunia, tak jumpa benda seperti ini. Tapi, tanya kata, ada ke orang yang jumpa dengan kurbah, benda yang berat sekali dalam hidup dia? Ada. Ada. Habis itu, orang yang tolong, orang yang jumpa cubaan yang berat, kesusahan yang berat sekali, dia orang senang pergi tolong. Allah Ta'ala akan tolong pada hari kiamat. Dunia ni boleh hadiah tak jumpa. Bukan setiap orang jumpa. Tak serupa dengan yassar, wa'wi mudah. Serupa dengan orang kat utai kita pasal ni, yang kita akan dengar selepas daripada ni, ataupun kita katuk benda tak malah orang ni. Setiap orang ada orang kata al-uyub, orang benda-benda yang tak malah, benda-benda yang sulit. Setiap orang ada. Maka di sini Nawawi kata al-jaza'u min jinsil amal. Kita buat gapo, Allah Ta'ala akan balas saya kepada kita pasal itulah. Kita buat molek pasal ni, Allah Ta'ala akan buat molek kepada kita pasal ni juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya Allah, comelnya agama Islam. Comelnya agama Islam. Kita buat pasal mana, Allah Ta'ala akan tolong kita pasal itu. Kita jumpa orang yang susah berat teruk sekali dalam dunia ni. Hari kiamat kalau kita jumpa dengan benda yang susah, yang teruk sekali, Allah Ta'ala akan tolong. Ya salam. Ini adalah cantiknya agama Islam. Habis itu kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak. Dan juga banyak benda-benda yang nak tunjuk kata al-jaza'ul min jinsil amal, seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan rahmat kepada hamba dia yang suka merahmati kepada orang lain. Kalau kita jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang suka merahmati kepada manusia sama manusia seperti kita juga, Allah Ta'ala akan rahmat kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Dan juga satu hadis lagi yang diriwayat oleh Al-Imamul Muslim, Inna Allaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengazab kepada manusia orang mana pun yang dia suka mengazab manusia orang lain dalam dunia ni. Ingat molek orang yang wahi azab, wahi zalim orang, Allah Ta'ala akan zalim juga pada hari kiamat nanti. Dan juga gembiralah orang yang suka songsan orang, suka nyanyi orang. Tak boleh tengok orang susah, wasa nak tiyak, wasa nak tolong, wasa nak rahmat kepada dia. Ingatlah kata Allah Ta'ala pun akan rahmat kepadamu juga pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi SAW sebut kata, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan min jaw'in at'amahu Allah yawmal qiyamah min thamaril jannah. Seorang mukmin mana, seorang yang beriman mana yang dia beri makanan kepada orang yang lapar, beri kepada saudara dia mukmin juga yang lapar, maka Allah Ta'ala akan beri makanan kepada dia juga pada hari kiamat nanti, min thamaril jannah, daripada buah-buah syurga, daripada pelemai yang ada dalam syurga. Al-jaza'u min jinsil amal. Kita buat pasal mana dari dunia ni, Allah Ta'ala akan beri kepada kita seperti itu. Dan juga Nabi sebut lagi kata, wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama saqahu Allah yawmal qiyamah minar rahiqil makhtum.
Dan juga ingatlah hai dunia. Hei, ingatlah senang pendengar semua, sesiapa yang suka minum kepada orang yang lapar, orang yang dahaga. Tak boleh tengok orang yang dahaga air, akid awi selalu dah. Tengok kepada orang yang dahaga, beli air. Tengok orang duk ceramah, orang duk ngajar, tok guru kita duk ngajar, nampak seorang nak habis, beli air. Min zamat, dahaga dia, Allah Ta'ala akan dia minum yang paling lebih daripada air dalam dunia ni lagi apa? Ar-Rahiqul Makhtum. Gapo Rahiqul Makhtum? Ar-Rahiq ni ulama tafsir kata adalah arak, sejenis arak. Sejenis arak yang makhtum. Biasa mana makhtum? Khitam. Arak yang akhir sekali. Dalam dunia ni arak tipu saja. Arak yang nak tipu kita, kita kata boleh sabar ke tak dengan arak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi arak yang akhir sekali, yang sebenar yang kita boleh minum, yang halal, yang sedap sekali daripada dunia ni, berapa kali juta gana sedap dia, boleh minum. Kalau orang yang suka makan minum kepada orang yang dahaga dalam dunia ini. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan min uri ala uri kasahu Allah min khadril jannah. Sesiapa pun yang dia suka baju, nampak yang ni baju buruk, baju cuma sedekah beli baju kepada orang yang tidak ada susah pakaian, buruk ataupun orang yang tidak ada pakaian, untuk nak tutup aurat dia, Allah Ta'ala pun akan baju kepada dia. Kita baju harga apa kot ya dalam dunia ni, 500 kot, 300 kot, tapi Allah Ta'ala akan baju yang mulia, yang buat daripada apa? Min khadril jannah, yang orang panggil kata benar-benar hijau dalam syurga. Masya Allah, comel mana tu tak boleh nampak. Doalah kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal jannah. Minta kita boleh syurga, kita akan jumpa benda-benda seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga satu hadis juga yang diriwayat oleh Al-Imamul Baihaqi. Imamul Baihaqi seorang ulama hadis, dia cerita hadis ni dalam kitab Sunan dia. Walaupun hadis ini adalah hadis yang ada muskilah, ada masalah sikit, iaitu ulama dihukumkan kata dia adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tapi apa maksud yang kita dapat daripada hadis ini? Bahawa pada hari kiamat nanti, orang lelaki, satu orang yang masuk dalam syurga, jadi ahlul jannah, jadi ahli syurga ini, dia boleh nak tolong orang yang masuk neraka. Pasal mana? Satu kali, orang yang masuk neraka, dia panggil. Orang yang masuk neraka, duduk atas, duduk bawah. Ke atas, dunia, syurga atas. Orang yang duduk neraka panggil, yunadi ahlul jannah, panggil orang syurga. Ya rajul, hai lelaki ni. Panggil. Hal ta'rifuni, mengenal aku tak cara aku ni? Ingat aku dunia dulu kita biasa ni, duk kali ni semasa tepat tu lah. Hal ta'rifuni, mengenal aku? Orang yang duduk di syurga tu katakan, la wallah. Ma a'rifuka, aku tak kenal mu. Tak kenal. Tak ingat. Kata mu siapa? Man anta? Piamu? Cuba dikenal kepada aku sikit. Haulana aku ingat kata kita ni biasa jumpa mana dalam dunia. Maka lelaki yang duduk dalam neraka itu dia kata, ana allazi mararta fi darid dunya, mararta bi fi darid dunya. Aku adalah, tak ingat kau satu kali dalam dunia dulu ni melalu depan rumahku. Lalu depan rumahku, dan juga mu ni minta fastasqaitani syurbatan, mu minta minum air, minta air daripada rumahku. Lalu depan rumahku minta air. Hei, minta air sikit. Minta air daripada aku dulu, mu lalu depan rumahku. Fasaqaituka, aku air kepadamu, mu boleh minum air. Oleh lelaki yang jadi ahli syurga itu, dia kata, araftu, ingat dah. Aku ingatlah kata aku satu kali biasa lalu depan rumahmu, aku rasa dahaga air, aku minta air daripada mu dan juga mu air kepada aku. Aku ingatlah. Masa mana? Maka lelaki yang jadi orang ahli neraka tu dia kata fashfa'li biha. Boleh tak? Mu nak ambil amalanku ini, pertolongan aku ini yang aku minum air kepada mu semasa mu dahaga waktu itu di dunia dulu, boleh ke tak mu nak ambil amalan ini? Amalan aku baik ni pergi senda kepada Allah Ta'ala. Syafaat kepada aku. Mu syafaat kepada Allah Ta'ala. Minta syafaat kepada Allah Ta'ala. Ku ni boleh tubik daripada neraka. Allahu Akbar. Maka lelaki itu minta kepada Tuhan.
Fayas'alullah wa yaqul syafi'ni fihi ya Allah. Lahwilah aku boleh tolong lelaki tadi tu boleh keluar daripada api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala fayamuru bihi, suruh malaikat giwak, iaitu mengeluarkan lelaki saing dia yang wi'ai dunia dulu itu, fayukhrijuhu minan nar, wa tubik dia daripada api neraka. Dengan sebab apa? Kihnya sebab apa? Sebab wi'ai minum, wi'ai setengah minum kepada lelaki yang ada syurga dulu. Habis itu, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam dunia ni kalau kita boleh tolong sesiapa pun yang kita nampak dia susah, tolong. Tolong. La tahkiranna as-saghirata. Jangan kita hina-hina amalan yang kecil halus. Jangan. Fa innal jibala minal hasa. Kerana sesungguhnya bukit itu, nak jadi satu bukit yang besar itu daripada batu. Batu takah halus. Hipun takah halus besar-besar, dia banyak di satu bukit. Habis itu amalan kita juga seperti syair tadi Arab kata, jangan kita hina. La tahkiran. Jangan kita amalan halu-halu. Wi'ai setengah. Wi'ai setengah kepada orang yang susah, orang yang dahaga. Sedikit duit wang kita kepada orang yang susah, orang yang hajat sekali. Allahu Akbar. Apa dia balasan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Maka itulah man nafasa kurbatan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang tolong benda yang berat yang saudara kita jumpa, Allah Ta'ala akan tolong kita pada hari kiamat. Dan juga seterusnya Nabi SAW sebut kata, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan juga sesiapa yang buat mudah kepada orang yang payah, orang yang susah. Di sini ni boleh jadi kecek mengenai dengan hutang yang kita beri kepada orang. Kalaulah kita jadi tuai hutang, kita beri kepada orang hutang ni, yassara, kita buat mudah kepada dia. Kita tak mengata tak baikkan, tak payah dengan dia. Kita beri dia punya, kita janji. Kalau kita janji kata hari ni, bahawa sampai hari sungguh dia tidak ada kuasa, susah nak bayar, kita kata tak apa, nanti bayar minggu depan pula, tak apa. Ataupun kita beri pinjam kepada dia, kita tak tentu hari mana yang nak hantar kelik, kita suruh dia ada bila hantar kelik. Hak ni orang panggil kata at-taysir, wa man yassara ala mu'sirin. Wa'wi mudah kepada orang yang hutang duit kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'wi mudah di sini juga iaitu kita beri duit hutang kepada satu orang, siapa masa dia tak ada duit nak bayar. Maka kita rasa tak apa kali, pakai tak usah bayar, tak usah bayar, pakai sedekah kepadamu. Itu dia. Ini dua jenis yang kita boleh buat dalam hadis ni, iaitu kita buat mudah. Memudahkan. Kalau kita buat mudah kepada orang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dunia ni kita, Allah Ta'ala akan mudah kepada kita juga. Akhirat sama telah. Sama telah. Dan juga hadis yang banyak yang Nabi SAW sebut tentang haning ni. Satu orang lelaki tajirun seorang peniaga, yudayinun nas, dia suka peniaga ni dia ada duit banyak, buat ada duit banyak, tak guna gapo, dia suka yudayinun nas, pipinya manusia ni pinya. Fa idza ra'a mu'siran, apabila dia tengok kata seorang ni pinya duit daripada dia ni, susah dia nak bayar ni, maka dia kata kepada khadir dia, kharabcai dia kata, tajawazu anhu, tak apalah, biarlah, tak kena ambil. Tak kena ambil duit daripadanya. La'alla Allah ay yatajawaza anna fatajawazallahu anhu. Kerana aku harap bahawa kalau aku biar tak saya ambil duit yang aku hutang kepada orang, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan tak, orang mengata tak ambil payah, akan beri mudah-mudah kepada aku juga. Kalau aku mudah kepada orang, Allah Taala akan mudah kepada aku juga. Maka Allah Taala fatajawaza, wa mudah sungguh kepada dia. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah. Dan juga satu hadis lagi yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW sebut kata, man sarrahu ayyunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada'u anhu. Sesiapa yang dia ni nawi Allah Ta'ala selamat dia, najah, nawi dia selamat daripada benda-benda yang susah dalam pada hari kiamat nanti, maka dalam dunia ini wahai mudah kepada orang yang dia pertolongan,
Dengan duk kira banyak. Ataupun yadau anhu, tak apa, tak kena kira banyak. Mai pun top 10. Tak ambil klik. Kalau we benar ning, we punya, apa tak apa we. Tak kena atas klik. Dan juga satu hadis lagi Nabi kata, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Allahu akbar. Orang yang wiwutai kepada orang. Wiwutai kepada orang dan juga dia mudah kepada orang yang dia wutai itu, dia kata nak, mu nak bayar bila boleh. Ataupun aw wada'a anhu, we sudah nampak kata tak ada kuasa nak bayar, tak apa, we tak nak bayar. Saat ni kalau walih masa tak apa bayar bila boleh, tapi ni pakai tak usah bayar. Nabi SAW kata, azallahu Allah Ta'ala akan ambil orang ning duduk di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana hari itu, pada hari yang tidak ada taduhan mana yang boleh tapih dia daripada kepanasan matahari. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi kata, wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Dan juga sesiapa yang dia katuk benda-benda yang jahat, benda uyub, benda yang salah, benda sulit, benda tak molek hak orang, hak manusia. Kita tengok yang ni buat tak molek, yang ni buat tak molek, yang ni buat tak molek, kita katuk, kita tak royak benda ni, tak sebar benda ni kepada masyarakat ataupun orang-orang yang lain. Benda yang kita buat jahat, kita ada benda-benda tak molek, walaupun halus, walaupun besar, Allah Ta'ala akan jaga. Benda-benda yang kita buat tak molek ini, Allah Ta'ala akan jaga. Tak sewi manusia mana pun mari mengeluarkan benda-benda sulit ini, manusia lain tahu tentang kita. Allahu Akbar. Satu orang as-salafus salih dia kata balas mana, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Aku biasa jumpa satu kaum, satu kumpulan manusia yang mana bagi dia ni tidak ada benda-benda yang uyub. Aku jumpa dengan dia, tengok masya-Allah juru, tak ada langsung dengar kata dia ni buat benda-benda tak molek. Tak dengar langsung benda-benda tak molek sakut dengan tubuh dia. Fa dzakaru uyuban nas, tapi tengok mula-mula tak ada, tapi dia golongan ni wahi kecek benda-benda sulit orang, benda tak molek orang. Fa dzakaru uyuban nas. Sebut benda tak molek. Mula-mula jumpa tengok tak ada orang jujur, tapi mulut tak jujur, wahi kecek benda tak molek orang. Fa dzakara an-nasu lahum uyuban. Orang pun kembali mari royak. Mari cek, mari tengok benda dia buat tak molek pula dah. Mula-mula kita tengok masya-Allah, tapi dia mula kecek benda orang dulu. Orang yang kena kecek tu mari tengok benda yang kelik, mari peracan, mari royak benda tak molek hak dia kelik. Jadi dia pun apa tak molek. Wa adraktu aqwaman wa adraktu aqwaman kanat lahum uyuban. Aku jumpa kaum, golongan orang yang ramai yang bagi dia ni aku rasa tak ada benda-benda sulit, benda-benda tak molek. Adalah benda-benda tak molek yang dia buat. Fakaffu an uyubin nas, tapi orang yang ada benda-benda tak molek dari tubuh dia ni dia tak kecek, dia katuk mulut orang. Tak suka nak kecek benda tak molek hak orang. Fanusiyat uyumuhum. Maka Allah Ta'ala manusia yang lain ni lupa benda-benda tak molek hak dia. Dia ada benda tak molek, tapi dia tak suka nak kecek benda tak molek hak orang. Allah Ta'ala manusia lain ni lupa benda tak molek hak dia. Belum dia ni manusia tahu, tapi Allah Ta'ala tak izin manusia ni kecek benda-benda tak molek hak dia. Kerana dia ni tak kecek dulu benda-benda tak molek hak orang. Allahu Akbar. Wa man satara mu'minan satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan juga Nabi sebut, kata wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sebelum tu lagi untuk kita nak peringatan kepada kita semua, kita kena jaga baik-baik dalam nak cari benda-benda buruk hak orang, benda-benda tak molek dari tubuh orang. Kerana kalaulah kita di antara kita orang Islam sendiri ni, kita tak boleh nak cari benda tak molek. Tak pasti, tak wajib kita nak cari. Kerana tak song seorang Islam, seorang beriman kepada Allah Ta'ala ni 100% dalam cewek dia, dalam hidup dia ni benda tak molek saja. Tak. Kadang-kadang 99% dia buat benda molek, tapi ada 1% saja yang dia buat tak molek. Tapi kita kacau duk tengok, kacau duk cari, kacau duk nak sebar benda tak molek 1% tu. Kacau duk cari. Orang paling kata
Orang panggil kata duk korek. Tengok benar-benar tak boleh orang. Hak ni Nabi lah sekali. Kerana Nabi SAW kata, ya ma'syara man amana bilisani. Siapa yang lidah dia ni beriman. Yang dia beriman, lidah dia ni ngaku kata beriman, walam yadkhulil imanu fi qalbihi. Tapi dalam hati dia tak ada beriman. Oh ya, dengan mulut saja. Orang ni bahasa mana? La taghtabul muslimin. Jangan ngupak. Jangan rayak, yang kecek benda tak molek hak orang. Al-ghibah di sini iaitu ngupak. Wala tattabi'u auratihim. Jangan turut, jangan duk kacau cari, korek cari benda salah orang. Tattabi'u ni turut, ittiba' ni turut. Korek boleh. Nak jumpa seorang ni, nak tengok seorang ni benda tak molek gapo dia kata, korek dah. Tengok lelawat tak nampak, korek. Fa innahu man ittaba'a auratihim. Sesiapa yang suka wahai korek benda jahat orang ni, tatabba'a Allahu auratah. Ingat molek, Allah Taala akan korek benda jahat hakmu juga. Wa man tatabba'a Allah auratahu yafdahu fi baitih. Orang yang suka wahai nak cari benda tak molek orang ni, Allah Taala akan korek dan juga akan pecah benda jahat hak dia ni di kalangan manusia yang ramai. Dalam rumah dia, dalam kalangan manusia yang ramai. Dalam rumah dia sendiri, dalam tempat hak dia rasa kata selamat, akan keluar benda-benda jahat dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kata, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang suka nak sebar benda-benda jahat orang. Suka sebar benda-benda yang jahat pada orang yang beriman, hari kiamat nanti dia akan timpa, akan jumpa, akan kena mengazabkan dengan azab yang pedih. Walau lahum azabun alim, bukan kiamat saja, fi dunya wal akhirah. Dalam dunia ni dia akan jumpa azab Allah SWT. Ada sungguh. Dan juga hari kiamat nanti pun sama juga. Dan juga Nabi SAW kata, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ingatlah bahawa setara mana kita wahai suka tolong kepada orang, Allah Ta'ala akan tolong kita juga. Suka tolong. Satu kali Hasan Al-Basri, dia suruh saing-saing dia, anak-anak murid dia ini pergi tolong satu orang lelaki. Kerana ada satu orang lelaki di sana ni, dia susah. Dan juga suruh kepada anak murid dia, kata Fa'mung ni, pergi tolong lelaki seorang ni. Dan juga pergi panggil Thabit Al-Bunani, seorang ulama tabi'in juga. Thabit Al-Bunani, pergi panggil Thabit Al-Bunani, pergi kali dengan Fa'mung, pergi tolong lelaki tu. Maka Fa'ya pergi cari Thabit Al-Bunani. Sebelum dia cari lelaki tu, Thabit Al-Bunani kata, aku segi. Sebab apa aku segi? Ana mu'takifun, aku sedang duduk iktikaf, tak segi. Fa'mung pergi. Maka sebelum dia nak pergi tolong lelaki itu, kembali pergi cari Hasan Al-Basri, mati pada tahun 110 Hijrah. Riwayat kepada Hasan Al-Basri kata, Thabit Al-Bunani nak pergi kerana dia iktikaf. Lalu Hasan Al-Basri suruh riwayat, suruh sekali lagi cari Thabit Al-Bunani. Dan riwayat kepada Thabit Al-Bunani, riwayat kata, anna mashiyaka fi hajati akhika al-muslim khairul laka min hajjatin ba'da hajjah. Ingatlah hai Thabit Al-Bunani, bahawa jalan mung ni, jakah mung pergi tolong seorang saudara Islam, dia susah mung pergi tolong dia, jakah pergi tolong dia ni adalah benda yang lebih baik daripada membuat haji, lepas dia haji lagi. Makna kata lebih baik lagi. Haji ni boleh kepada mung saja. Ibadat pahala boleh kepada mu saja, tapi tolong orang ni, Allahu Akbar. Itu Hasan Al-Basri royak kata, tolong orang adalah benda-benda yang baik, benda-benda yang besar, benda-benda yang hebat yang kita akan dapatkan jaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, seorang tabi'in juga. Satu kali dia biasa tawaf keliling kampung dia, tengok kepada orang tua mana, orang tina mana, budak-budak mana yang susah, setiap hari dia jalan.
Dan setiap hari dia jalan pergi peksa rumah mana susah payah. Fayashtari lahunna hawahijahunna wa ma yuslihuhunna. Tengok rumah ni tak cukup kau ni susah kau ni, pergi beli, pergi beli. Qada hajah. Tolong orang-orang kampung. Allahu akbar kabira. Itulah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu. Salafus salih, orang yang jauh dulu dia amal sungguh dengan hadis ni. Kerana dia yakin kata kalaulah dia tolong seorang saudara Islam dia, Allah Ta'ala akan tolong. Tolong tara mana? Allah Ta'ala tolong tara itulah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abd fi auni akhihi. Dan juga Nabi ayat seterusnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sesiapa pun yang dia keluar dan juga untuk nak cari ilmu, salaka tariqan, nak cari ilmu. Cari ilmu tariqan tu baik keluar, dan juga yaltamisu usha pada jalan dia keluar itu untuk mencari ilmu. Maka Allah Ta'ala buat mudah kepada dia. Dengan sebab dia cari ilmu, dengan sebab dia susah untuk nak dapat ilmu, cari ilmu, Allah Ta'ala buat mudah kepada dia sampai kepada syurga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa al-ilmu adalah benda yang kita hajat sekali dalam hidup kita. Kita tak boleh nak hidup dalam dunia ni tanpa ilmu, dengan kita tidak ada ilmu. Dan juga kita nak dapat ilmu, kita kena sabar, kita kena usaha. Sebanyak-banyak usaha. Al-iltimas, iaitu kita kena usaha, kita kena sabar. Bukan benda yang mudah kita nak duduk dia, duduk tidur, duduk gapa. Kadang-kadang kita duduk tidur di rumah, kita duduk dengar radio pun, kita kena duduk, kita kena sabar. Dengan suara yang lain, duduk kau kita, untuk kita nak dapat ilmu, nak faham ayat Quran, nak faham sunnah Nabi, nak faham tentang agama Allah SWT. Kita kena sabar. Ilmu bukan dapat dengan secara yang mudah. Habis itu dalam hadis ni Nabi kata, wa man salaka tariqan, keluar daripada rumah dia, tubik dari jalan, yaltamisu fihi, iltimah ni mana tu sungguh usaha, sabar untuk nak dapat ilmu. Walaupun dalam jalan berjalan dia nak jumpa kesusahan tara mana pun, dia iltimah, sabar. Dia mujahadah. Susah, sabar kesusahan, kepayahan, Allah Ta'ala akan beri mudah kepada dia untuk pergi kepada syurga. Habis itu Al-Imam Muslim sebut satu pepatah, perkataan ulama, Tok Guru dia Yahya bin Abi Kathir. Dia kata, lan tanalul ilma bi rahatil jasad. Kepada pelajar yang patut kena dengar, tak akan nak dapat ilmu, pelajar semua, sama ada luar negeri, dalam negeri. Hari ni kalau kita nak jadi alim, nak jadi seorang yang ada ilmu, tak akan dapat ilmu yang hakiki, yang sebenar, yang manfaat, yang barakat sungguh, melainkan kita kena sabar, kita kena susah. Kalaulah kita duk ngaji, kita duk cari ilmu, tapi rahatul jasad, tubuh kita ni duk sehat, tidur senang, kalimut tebal, air sejuk. Kalau negeri luar, duit gaji boleh, makanan sedap, baju comel, cantik. Tapi pergi ngaji tak rasa letih langsung, rasa sebai-sebai. Ingatlah masa tu belum kita nak dapat ilmu lagi. Kita dah dapat ilmu lagi. Ilmu kita nak sabar, kita nak susah. Barulah Allah Ta'ala nak beri jalan mudah kepada kita, dengan sebab kita usaha mencarikan ilmu, pergi kepada syurga. Allahu Akbar. Itulah masyarakat kita pada hari ini yang nak sungguh kepada al-ulama, orang alim. Orang alim. Orang alim sebenar, bukan alim bahang-bahang. Boleh jadi saya sendiri pun alim yang bukan alim yang sebenar, bukan yang ada ilmu sebenar. Banyak lagi ilmu yang nak cari. Kalaulah saya banyak lagi ilmu yang nak cari, fak kita pun banyak lagi ilmu nak cari. Jangan rasa kata sudah, boleh dah ilmu banyak dah. Tak boleh. Saya sendiri lepas daripada habis tamat belajar dari luar pun, sekarang pun sama ngaji pula. Kita kena cari ilmu. Banyak lagi yang kita nak cari ilmu untuk nak jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang berjaya dalam dunia ini dan juga akhirat nanti. Kerana ulama yang tak molek, yang tak jauh dari dunia ni ramai. Apabila ulama mati ramai, maka habislah ilmu. Kerana Allah Ta'ala, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu fi sudurin nas, min sudurin nas. Walakinna biqabdil ulama. Ulama mati. Tuhan bukan nak heret ilmu yang duduk dalam dada waktu pum, tak. Habis ilmu, hilang ilmu, tak. Tapi mati ulama.
Habis itu ulama yang baik, yang soleh, yang rabbani kepada Allah Ta'ala sungguh payah. Apabila kita pergi ulama, pergi orang yang alim bahang yang tidak ada ilmu sungguh, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dia kecek kata tak ada dalil, hadis tak kena gapo sikap boya Quran tak kena, kecek kata. Tak kira baba, jangok ataupun belah mana pun, kalau kecek tidak ada ilmu, maka fadallu wa adallu. Fa'aftau bighairi ilmin. Kecek dengan tidak ada ilmu, maka sesat dia sendiri, bahkan dia wakwi orang lain sesat juga dengan sebab dia kecek tidak ada ilmu. Dan juga akhir daripada hadis ni, Nabi SAW kata, wa mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada kumpulan mana yang duduk dalam rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, duduk dalam masjid Allah Ta'ala, rumah Allah Ta'ala untuk membacakan kitab-kitab Allah Ta'ala, mempelajari kitab-kitab Allah Ta'ala, melainkan nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan turun kepada dia sakinah, rasa sejuk hati, rasa gembira, rasa sedap hati. Wa ghashiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Ta'ala akan turun. Wa haffathumul malaikah, malaikat. Itulah tu. Kita seolah-olah mereka itu duduk bawah sayap yang keluar tubik. Sayap dia, sayap malaikat. Allahu akbar. Dan juga satu yang terakhir, wa dzakarahumullah fi man indah. Orang yang zikir dulu saja, zikir, baca Quran, buat apa pun ibadat zikir kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala zakarahumullah fi man indah. Allah Ta'ala sebut nama kita di sisi malaikat golongan yang berada di langit bersama dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan juga Nabi SAW sebut lagi kata, wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Sesiapa pun yang dia ni tidak gaduh nak beramal, nak beribadat kepada Allah Ta'ala, kalaulah dia nasab dia molek tara mana orang dabe teraku Nabi, cesai Nabi, habib gotu goning, tapi amalnya tak betul dengan sunnah, wa jahat, wa azgozalim orang gapo pun, Allah Ta'ala tak kira. Walaupun bakal dia molek tara no, tapi amalnya dia tak ada, Allah Ta'ala tak tengok. Lam yusri' bihi nasabuh. Tak ada faedah apa nasab dia, tuntarkun dia tak. Tuhan tengok dia amalnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Tengok ketakwaan kita. Takwaan kita di mana? Takut kita kepada Allah Ta'ala. Takut biasa mana? Takut dengan ada ilmu. Ilmu biasa mana? Ilmu yang kita amal dengan ilmu yang sahih itu daripada kitab dan juga sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kata, walikullin darajatun mimma amilu. Ingatlah bagi setiap orang itu darajat. Dia akan dapat darajat. Darajat. Peringkat dia, darajat dia, kiat dia dalam dunia, dalam akhirat nanti yang Allah Ta'ala nak uji darajah dia. Mimma amilu, tara mana dia amal. Amal banyak, darajat tinggi sikit. Amal sikit, darajat tinggi, genah sikit. Allahu Akbar. Bukan duduk di mimma amilu, duduk di dia amal. Bukan mimma nasabu, dengan sebab dia nasak dia tuntarakun, dia molek anak cucu Nabi. Tak. Anak cucu Nabi tara mana pun, kalau kecek tak gerti, ngeleng yang dibaba, ngajak orang, menyesatkan orang, maka Allah Ta'ala tak kira. Allah Ta'ala tak kira. Allah Ta'ala tengok di amalan. Amalan biasanya, amalan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan juga amalan yang betul dengan sunnah Nabi SAW. Itulah kita pada hari ini, hadis Nabi SAW, hadis yang nombor 35. Rasanya cukuplah kita pada hari ini, dan juga dapat faedah yang banyak daripada hadis ini. Sama-sama kita beramal dengan hadis ini. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Minta kita dengar hadis ni, kita amal dengan hadis ni. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع